Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang tajuk 4 untuk subjek sejarah tingkatan 5. Tajuk 4 bertajuk Sistem Persekutuan. Sebagaimana kita tahu, kita ni Malaysia sebuah negara yang ditubuhkan dengan menggunakan teknik persekutuan. Maksudnya menyatukan beberapa kerajaan menjadi sebuah negara. Ya, itu maksud persekutuan. Contoh persekutuan yang besar antara contohnya Amerika Syarikat, ya, USA itu United States of America. Maksudnya beberapa negeri bergabung menjadi sebuah negara. Jadi untuk tajuk 4 ni dia akan menceritakan bagaimanakah negara kita terbentuk dan bagaimanakah ideologi untuk menyatukan daerah-daerah tu menjadi sebuah negara. Jadi muka surat 66 bermula pada tahun 1896 di mana British cuba untuk memperkemaskan pentadbirannya di tanah Melayu. Jadi dia mewujudkan satu persekutuan sebagai nama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Jadi negeri-negeri Melayu Bersekutu ni terdiri daripada Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan negeri ini diketuai oleh Residen Jeneral oleh British. Jadi itu pada tahun 1896 di mana British cuba untuk membuat satu sistem kesepaduan. Jadi tak berselerak lah dia punya pentadbiran. Seterusnya muka surat 67 Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927 ini hanya adalah untuk memperkemaskan lagi pentadbiran British. Kemudian terus pergi ke yang ketiga, Malayan Union 1946. Okey, Malayan Union ni ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua bila mana Jepun kalah, British masuk semula ke tanah Melayu. Jadi dia nak memperkemaskan pentadbiran tanah Melayu yang masa tu ada 3 bahagian, Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Tidak Bersekutu dan Negeri Selat. Jadi ada 3 cabang. Jadi 3 cabang ni membuatkan pentadbiran British serabut. Jadi untuk kurangkan serabut tu, dia cuba untuk membuat Malayan Union, padukan 3 cabang tadi menjadi satu. Tapi Malayan Union ini ditentang oleh rakyat Melayu, rakyat tanah Melayu masa tu dan pemimpinnya. Jadi setelah tentang, jadi kita dah belajar pada silibus tingkatan 4 di mana penduduk tanah Melayu berbincang dengan pihak British untuk menubuhkan satu persekutuan yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi pada beza Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu adalah ketika Malayan Union, Sultan ataupun Raja-Raja Melayu hilang kuasa kerana perlu mengikut perintah Governor General British. Tapi pada Persekutuan Tanah Melayu ini, Governor General British dan Raja-Raja Melayu mempunyai satu kuasa yang sama taraf. Jadi disebab itulah Raja Melayu dan rakyat Melayu masa tu bersetuju untuk buat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi Persekutuan Tanah Melayu masa tu 1948 ini mengandungi 3 cabang tadi, Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri Selat. Kecuali Singapura. Okey, seterusnya Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ya, dia tukar nama, tapi bezanya Persekutuan Tanah Melayu 1948 dengan 57 ni adalah 57 ini Tanah Melayu telah bebas daripada jajahan British. Maknanya negara ini ditadbir oleh orang Melayu sendiri. Okay, seterusnya pada tahun 1963 tukar nama kepada Malaysia. Tanah Melayu kepada Malaysia
dan berlakunya pertambahan negeri. Maknanya Sabah Sarawak masuk. Sebelum tu tak ada lagi Sabah Sarawak. Jadi, jadilah nama Malaysia. Okey, itu adalah kronologi ataupun jalan cerita Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi Malaysia. Seterusnya, 4.2, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi, sebelum ni untuk dalam bab 3, kita dah membincangkan tentang pengagihan kuasa. Jadi, sekejap zoom sikit. Okey, pengagihan kuasa, pembahagian kuasa. Di dalam negara kita ni adanya dua bahagian kuasa, satu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Ini dilakukan untuk tidak ibaratnya kalaulah semua negeri ini tiba-tiba jadi satu, setiap negeri ada sultan dia. Tapi kalaulah negeri ini disatukan dengan satu pemimpin, maka raja-raja di negeri tersebut akan hilang kuasa. Jadi negara kita mengambil cara dengan membahagikan kuasa. Maknanya ada kuasa, ada pemimpin yang diberi kuasa untuk mentadbir satu negara, tapi di setiap negeri tersebut adalah pemimpin yang boleh mentadbir secara sendiri. Jadi itulah kuasa kerajaan negeri dan kuasa kerajaan pusat. Okay, kalau dalam buku ni, pentadbiran kerajaan Malaysia dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Okey, nanti kita akan tengok satunya. Kita akan pergi ke muka surat 69. Okey, kerajaan persekutuan, maksudnya kerajaan Malaysia lah. Jadi kerajaan Malaysia ni bidang kuasanya adalah di sini: hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, keuangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran, perubatan dan kesihatan. Jadi di setiap hal benda ini adanya kementeriannya. Contohnya pertahanan. Jadi kerajaan persekutuan kena melindungi negara ini secara seluruh. Tak bolehlah dia pergi lindung negeri yang tertentu saja. Kemudian keuangan. Keuangan. Jadi setiap keuangan dalam negara ni haruslah diurus tadbir dengan baik dan diagihkan sama rata kepada semua rakyatnya. Tak boleh ikut kenegerian. Dia adalah kerajaan persekutuan, maknanya dia jaga satu negara. Okey, seterusnya. Kuasa kerajaan negeri. Apakah bidang kuasa kerajaan negeri? Tadi kita dah belajar bidang kuasa kerajaan persekutuan. Ini adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Satu, undang-undang Islam. Kedua, tanah. Ketiga, pertanian perhutanan. Keempat, kerajaan tempatan. Hari pelepasan negeri. Okey, ini cuti lah. Maksudnya sebab itulah dalam kalender tu ada cuti-cuti yang melibatkan negeri tertentu. Jadi undang-undang Islam. Sebab itulah adanya perbezaan mahar ataupun mas kahwin dekat negeri. Sebab kerajaan negeri yang menentukan setiap berkaitan dengan undang-undang Islam. Kemudian tanah. Tanah, sebab itulah apa-apa urusan tanah perlu berurusan dengan kerajaan negeri, sebab tanah tu dalam negeri tersebut. Pertanian perhutanan, kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni kalau di Temerloh ataupun di tempat saya duduk ni, kita namanya adalah MPT, Majlis Perbandaran Temerloh. Kemudian hari kelepasan, itu cuti lah. Okey. Jadi untuk itu adalah bidang kuasa kerajaan negeri. Seterusnya, senarai bersama. Maksudnya ini adalah benda-benda yang kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri handle bersama.
Pertama, kebajikan awam. Kedua, beasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara. Perancangan bandar dan luar bandar. Kesihatan awam, kebersihan pencegahan penyakit. Kebudayaan dan sukan, perumahan. Okey, ini adalah benda-benda yang dua kerajaan ni bersama-sama handle. Jadi untuk di Sabah Sarawak ni terdapatnya beberapa bidang kuasa tambahan, antaranya di Sabah dan Sarawak adanya undang-undang dan adat anak negeri, mahkamah anak negeri dan keretapi di Sabah. Ini di Sabah lah. Okey, kemudian di Sabah Senarai Bersama, di Sabah Sarawak undang-undang diri, perkahwinan, penyelidikan pertanian, perhutanan, pengawalan, pilihan raya di Dewan Negeri. Okey, ini adalah khas untuk Sabah Sarawak. Okey, sekarang kita pergi ke peranan kerajaan tempatan. Kalau tadi saya sebut, kalau di tempat saya duduk ni Temeloh adalah MPT. Kali ini adalah bidang kuasa majlis tempatan. Ya, pertama, menyediakan perkhidmatan pembersihan, mengeluarkan lesen dan kawalan penjaja, membangunkan perumahan awam, menyediakan kemudahan sukat, menyediakan pasukan bantuan dan penyelamat, menyediakan perkhidmatan kecemasan, menyediakan kemudahan awam, menyenggara jalan, menyenggara sistem saliran, mengindahkan kawasan dan menjaga kesihatan awam. Okey, ini adalah tugas pihak berkuasa tempatan. Okey, untuk bahagian 4 ni saya berhenti di sini dulu untuk bahagian pertama. Kita sambung nanti di bahagian kedua. Okey.